semua dah tahu yang sebenarnya dua beradik ni dah sesat jauh, dah pun masuk dekat satu kawasan. Jadi abang ni tanya dah dua beradik ni, "Dek, apa benda yang kau jumpa dekat hujung jalan tu?" Sambil abang tu tersenyum sinis. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sedia untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah dua beradik, seorang kakak dan juga seorang adik lelaki dia, semasa mereka dalam perjalanan pulang ke Johor Bahru melalui Jalan Tangkak Paguh. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Dalam kisah kali ini ada dua watak yang korang kena tahu. Yang pertama adalah si kakak dan yang kedua adalah si adik. Dan adik ni merupakan adik lelaki. Dan mereka berdua ni sebenarnya bekerja di kawasan Kuala Lumpur. Dan nak dijadikan cerita, masa tu kejadian ni berlaku sekitar tahun 2014 semasa musim Raya Cina. Jadi dah halang-halang ada Raya Cina tu kan, ada cuti tu. Jadi dua-dua beradik ni pun diorang nak baliklah ke rumah mak ayah diorang yang terletak di Johor Bahru ni. Jadi selepas mereka ni balik daripada kerja dan lepas tu dah prepare bag apa semua kan. Jadi mereka pun bertolaklah selepas maghrib, sebelum pukul 8 macam tu. Tapi kata diorang ni jalan pada masa tu memang tersangatlah jam. Sebab bayangkan kebiasaannya perjalanan mereka daripada KL menuju ke Jasin tu lebih kurang dalam 1 jam 40 minit macam tu je. Tapi pada masa tu walaupun jam telah pun menunjukkan pukul 10 malam, mereka masih lagi stuck dalam traffic jam. Masih lagi berada dekat kawasan Jasin. Semasa mereka tiba di kawasan sempadan antara negeri Melaka dan juga Johor ni, sekali si adik ni yang juga driver pada masa tu mendapat panggilan telefon daripada kawan dia. Dan kawan dia ni pun kebetulannya memang balik ke Johor juga. Dan lepas tu kawan dia pun cakap lah, "Weh, jalan tersangatlah teruk dia punya jam tu." Sampaikan kawan dia walaupun bertolak lebih kurang 2 jam lebih awal daripada dua beradik ni, kawan dia masih lagi duduk dekat kawasan sebelum Tol Paguh tu. Kawan dia kata terlampau jam sangat tu, sampaikan dia terpaksa berhenti dekat tepi jalan. Lepas tu isap rokok dulu untuk tenangkan fikiran. Jadi, kawan kepada si adik ni turut memberi nasihat lah. Kalau si korang tahu mana-mana jalan belakang, korang lalu je lah kan. Elakkanlah jalan laluan Tol Paguh tu. Walaupun pada masa tu, dua-dua beradik ni, jarak dia dengan Tol Paguh tu dalam lebih kurang 50 km macam tu je. Maksudnya tak jauh lah kalau daripada segi jarak tu. Tapi kalau bila tengokkan pada jam tu, jadi dua beradik ni pun, kalau jadi macam ni, better kita gunakan jalan belakang lah. Konon-kononnya jalan shortcut lah macam tu. Jadi, oleh kerana dua beradik ni yakin yang mereka tahu ada jalan alternatif ataupun jalan belakang, jadi mereka ni pun ambillah susul keluar daripada highway ikut Tol Tangkak. Jadi, plan asal diorang ialah untuk keluar daripada Tol Tangkak tu, lepas tu lalu jalan belakang. Dan adik dia ni memang, masa tu kan adik dia driver kan, adik dia ni memang yakin lah. Dia kata walaupun ni kawasan kampung, jalan kampung, tapi dia rasa macam dia ingat lah jalan tu kan. So si kakak ni disebabkan si adik tu yakin, jadi kakak ni pun tak apalah, boleh lah kan, teruskan je lah perjalanan. So cerita ni sebenarnya berlaku pada tahun 2014. Nak kata Waze, Google Maps, line internet pun memang tak berapa nak elok sangat lagi lah. Lagipun mereka kan lalu jalan belakang, jalan kampung kan. So basically, perjalanan diorang pada masa tu, melalui jalan kampung semua tu, hanyalah berpandukan kepada ingatan si adik ni semata-mata. Walaupun mereka meneruskan juga perjalanan, tak lama kemudian mereka rasakan yang perjalanan mereka tu agak pelik. Sebab makin lama jalan yang mereka lalui tu semakin sempit, semakin banyak lubang-lubang dekat jalan tu. Dan lagi satu pula, rumah penduduk kampung ni semakin lama semakin tak ada. Kemudian si kakak ni, dia mulalah rasa risau kan. Lepas tu dia cakap lah dekat adik dia, "Adik, akak rasa macam kita ni dah sesat jauh ni, patah balik je lah kan." So pada mulanya si adik ni tak nak patah balik tau. Sebab dia kata dia yakin sangat dengan jalan yang diguna tu. Lepas tu bila dah jalan tu makin lama makin sempit, makin lama makin gelap. Lepas tu dia tengok dekat kiri kanan jalan pula penuh dengan hutan. Masa ni mulalah si adik ni pun menggelabah. Barulah dia sedar yang sebenarnya memang mereka berdua ni memang dah tersesat jauh dah. Jadi pada masa tu mereka pun stop lah kejap
untuk ambil, orang kata apa, ni lah dia orang nak U-turn kan. Jadi dekat sini, Pika nak korang imagine, jalan tu sempit. So, bila dia nak patah balik, memang agak susah lah. Bukanlah kata ada laluan yang dia orang boleh buat U-turn senang-senang macam tu je. Jadi, dia orang kena stop, lepas tu pulas steering, pergi ke kanan, reverse, macam tu lah kan. Korang boleh imagine keadaan pada masa tu. So, masa si adik ni stop, lepas tu dia nak, pusing steering dan sebagainya ni, masa ni si kakak ni perasan daripada jauh kan ada satu rumah yang sangat usang. Rumah kayu tu memang dah buruk sangat. Lagi satu, dekat depan rumah tu, daripada lampu kereta, dia boleh nampak dengan sama-sama tau. Yang dekat depan pada rumah tu ada satu pokok nangka. Dan dia boleh nampak dekat pokok nangka tu ada buah nangka yang sangat besar. Buah tu dia macam duduk dekat nak jatuh ke tanah macam tu lah kan. Kenapa si kakak ni yakin yang pokok tu pokok nangka? Sebab dia kata dia nampak buah tu buah nangka, memang saiz dia sangat besar. So dia memang confident lah yang tu sebenarnya pokok nangka. Masa adik dia duduk terkial-kial lagi pulas steering semua tu, kakak dia ni duduk perhatilah kan dekat rumah husang tu. Dia perhati rumah husang, dia tengok dekat pokok nangka tu. Lepas tu dia perasan lah dekat pokok nangka tu, buah dia tu kan dibalut dengan kain putih. Kan biasa kalau kita tengok buah nangka kan dibalut dengan kain putih ataupun apa-apa kain je lah kan. Biasanya orang kampung kan suka buat macam tu. So dia tengoklah dekat kain tu macam warna dia putih, lepas tu kain dia macam lusuh macam tu. Mula-mula dia tak perasan apa-apa lagi tau. Yang pelik pasal rumah dengan pokok nangka tu. Sekali masa si adik dia ni duk terkial-kial, duk pulas steering kan, yang untuk kali ketiga macam tu, si kakak ni dia mula rasakan something yang tak kena tau. Kebetulan pula pada masa tu bila adik dia duk pulas steering apa semua tu, pokok nangka tadi betul-betul berada di sebelah kiri kakak dia. Masa ni si kakak ni perasan yang adik dia tu macam lagi menggelabah tau. Dia bawa kereta tapi macam seolah-olah dia tak jumpa tau. Gear tu dekat mana. Dia macam tu Di mana? Mana tombol lah macam tu. Adik dia macam tu kan. So kakak dia macam pelik lah. Kenapa pula adik aku ni tiba-tiba menggelabah pelik kan. Cumanya si kakak ni dia tak tanyalah adik dia. Adik asal kau ni macam menggelabah sangat kan. Sebab pada masa yang sama juga si kakak ni dia tertangkap sesuatu tau daripada ekor mata dia. Dia tengok buah nangka yang dia nampak tadi tu tiba-tiba memanjang. Korang boleh bayangkan buah nangka tu memanjang. Lepas tu dia nampak ada macam juraian rambut warna hitam macam tu daripada atas kepada buah nangka yang besar tu. Dan bila diperhatikan, juraian tu memang juraian rambut warna hitam. Jadi masa ni memang kakak dia dah rasa meremang habis. Dia kata dia punya darah tu dah macam, yelah kan, dah mula menggelabah. Jadi masa tu dia pun fikirlah, patutlah si adik ni menggelabah awal-awal tadi. Rupa-rupanya mungkin si adik ni sebenarnya dah lama nampak benda tu. Yang si kakak ni yang duk perhati dekat pokok tu kan, tak nampak lagi. Mungkin si adik ni nampak dululah makhluk tu kan. Masa ni kedua-dua beradik ni memang tak cakap apa-apa sebab dua-dua menggelabah ketakutan yang sangat-sangat. Sampaikan dia rasa macam dada dia ni yang berdebar tu macam nak pecah. Tapi Alhamdulillah selepas daripada beberapa kali adik dia try and error untuk pulas steering semua tu kan, akhirnya adik dia berjaya keluar daripada kawasan yang sempit tu. Dan korang bayangkan dalam keadaan ketakutan, jalan berlubang macam mana, sempit macam mana pun, memang adik dia pecut habis. Tapi masa tu, bila dalam keadaan ketakutan sangat-sangat kan, dia perasan lah yang masa tu macam bergerak sangat perlahan tau. Tapi Alhamdulillah lah dia orang boleh juga keluar daripada jalan tu. Dan harapan si kakak ni hanya satu je, iaitu dia harap-harap sangat supaya benda yang dia nampak tadi tu, tak kisahlah pocong ke, kak ponti ke, ataupun langsui ke, janganlah benda tu menumpang dia orang, janganlah benda tu bertenggek dekat bonet belakang dia orang ni. So lepas mereka dah yakin mereka ni dah kembali semula ke jalan kampung yang betul tu kan, so mereka teruskan lagi perjalanan. Dan sekali mereka nampaklah ada satu kawasan kampung ni, dia ada macam gelanggang sepak takraw macam tu. Dekat situ adalah beberapa orang abang-abang ni yang tengah duk main sepak takraw. Walaupun masa tu jam dalam lebih kurang pukul 11 lebih pukul 12 macam tu. Tapi biasalah kan dekat kawasan kampung memang normal pun dia orang macam melepak, main sukan apa semua macam tu kan. So dia orang pun nak tak nak
Better lah dia stop. Lepas tu tanyalah si abang-abang ni jalan yang betul. Jadi bila dia orang tanya, abang, mana laluan yang betul kan? Jadi abang-abang tu pun tunjuklah dekat dua beradik ni jalan yang betul. Lepas tu yang lagi membuatkan mereka ni rasa macam berderau darah katanya, okey, ialah bila salah seorang daripada abang ni, dia tahu, dia orang ni semua dah tahu yang sebenarnya dua beradik ni dah sesat jauh, dah pun masuk dekat satu kawasan. Jadi abang ni tanya dah dua beradik ni, "Dek, apa benda yang kau jumpa dekat hujung jalan tu?" Sambil abang tu tersenyum sinis. So masa tu dua-dua beradik ni pun mula faham lah. Rupa-rupanya mungkin kawasan yang diorang sesat tadi tu memang terkenal di kalangan orang-orang kampung ni sebagai satu kawasan yang tersangatlah keras. So lepas daripada tu mereka pun ucapkan terima kasih kepada abang-abang tu semua sebab bagi diorang laluan yang betul. Dan lepas tu mereka pun meneruskan perjalanan sampailah mereka sampai ke rumah mak ayah diorang dekat Johor Bahru tu kan. So nak dijadikan cerita, memang sepanjang perjalanan tu mereka masih lagi macam terkejut tau. So diorang memang tak bercakap langsung tentang apa benda yang diorang nampak tu tadi. Mereka cuma diam je sepanjang perjalanan sampailah ke rumah mak ayah diorang. Keesokan harinya barulah mereka mula buka cerita apa yang diorang nampak dekat rumah usang dengan pokok nangka tu. Jadi keesokannya si kakak dia pun tanyalah si adik ni kan, "Dik, kau nampak tak semalam buah nangka dekat rumah usang tu?" Tapi rupa-rupanya jawapan si adik dia ni mengejutkan si kakak lah. Sebenarnya kakak dia je yang nampak benda tu adalah buah nangka. Sedangkan yang si adik ni daripada jauh lagi dia dah boleh nampak yang sebenarnya makhluk tu adalah Kak Ponti yang tengah ada usah kita diorang. Sebab itulah si adik ni mula menggelabah. That's why lah kalau korang perasan kan daripada cerita tadi, yang si adik ni dulu yang menggelabah nak dibandingkan dengan si kakak yang macam duduk berhati kan. Sebab sebenarnya si adik ni dia dah nampak dulu dah. Si kakak ni pula tak nampak lagi. Sebab itulah yang adik ni menggelabah, yang kakak ni duduk perhati sampailah bila dia nampak rambut dengan dia nampak nangka tu memanjang kan. Barulah dia sedar yang tu sebenarnya bukanlah buah nangka, tapi sebenarnya adalah makhluk yang tengah duk usah diorang pada malam tu. Tapi nasib baik jugalah, alhamdulillah lah kan, yang makhluk tu tak adalah bertinggi ataupun tumpang kereta diorang. Jadi dekat sini, ada tak antara dekat sini korang yang memang menetap dekat kawasan Pagu, Tangkak ataupun mungkin pernah melalui jalan kampung tu ke? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika tentang kisah ni di bawah, di komen di bawah. Okay. So, apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Sebelum tu jangan lupa juga untuk follow Pika dekat Instagram Pika yang tak berapa nak aktif tu. Ataupun kalau let's say korang ada mana-mana cerita hantu ke yang korang nak hantar dekat email, nak DM ke, boleh juga. Dan semuanya Pika letakkan dekat description di bawah. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.